Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Zikri bin Hisham dari Diploma Usuluddin semester 3, bernombor metrik KLD 200602001. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang riwayat hidup Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan. Baik, nama penuh beliau merupakan Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Al-Qaradawi dan dilahirkan pada 9 September 1926 dan dilahirkan di desa Sofat Turab, Mahal Al-Kubra, negeri Gharbiyah kan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini semasa kecil lagi, iaitu berumur 2 tahun, beliau telah kehilangan seorang bapa kan, dan dididik oleh ibundanya dan oleh pakciknya juga kan, sehinggalah beliau berumur 15 tahun beliau sekali lagi diuji oleh Allah untuk kehilangan akan bonda kesayangan beliau kan. Lalu beliau ini dididik dan diasuh oleh pakciknya iaitu Ahmad dengan didikan agama, di mana didikan agama yang sangat baik yang dibawakan ataupun dibuat oleh pakciknya itu yang Ahmad ini dalam keluarga beliau kan, sehingga memberikan satu kesan yang sangat baik, di mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dari kecil lagi sudah meminati ataupun sangat tanamkan minat untuk melanjutkan lagi pendidikan agama ke peringkat yang lebih tinggi, peringkat yang lebih hebat lah kan. Bukan saja sekadar pendidikan agama yang biasa, bahkan lebih hebat lagi, lebih tinggi. Dan semuanya itu adalah pada awalnya kerana minat dari kecil lagi, kerana asuhan agama oleh pakciknya itu iaitu Ahmad kan. Dan beliau pada waktu kecil itu pada berumur 10 tahun telah pun menghafal Al-Quran sepenuhnya pada umur 10 tahun kan. Lalu beliau juga menguasai ilmu tajwid dan menghafal kitab Tuhfat, itu kitab tajwid kan. Mana dari kecil lagi beliau telah menghafal Al-Quran, bahkan juga memiliki ilmu tentang tajwid yang sangat baiklah kan, pada umur yang sangat muda lagi. Baik, mari kita lihat akan pengajian Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau pertama sekali menyambung pengajian di Madrasah Ibtidaiyah selama 4 tahun dan di Madrasah Thanawiyah selama 5 tahun. Dan pada tahun 1952 hingga 1953 beliau melanjutkan pengajian di Fakulti Usuluddin Universiti Azhar dan mengambil pengkhususan di Fakulti Bahasa Arab dan memperolehi ijazah sarjana dan diploma pendidikan dengan pangkat kelas pertama lah, Diploma Bahasa Arab dan Sastra daripada Akademi Kajian dan Bahasa Arab Tinggi. Manakala pada tahun 1960 beliau telah menamatkan pengajian di peringkat ijazah tinggi di Fakulti Usuluddin dalam bidang tafsir dan hadis. Manakala 13 tahun selepasnya itu beliau berjaya memperolehi ijazah Doktor Falsafah dengan kepujian melalui tesis yang bertajuk Fiqh Az-Zakah. Kitab Fiqh Az-Zakah ni sangat banyak berikan kesan kepada umat Islam lah pada ketika itulah, sehingga dan masih digunakan hingga sekarang kan, tentang zakat sahaja kan. Sangat memberikan kesan yang sangat mempengaruhi akan kehidupan ataupun mempengaruhi akan masalah-masalah yang ada kan. Jadi kita Fiqh Az-Zakah ni Dr. Yusuf banyak menjawab akan permasalahan-permasalahan yang ada ataupun yang timbul dalam zakat itu sendiri kan. Baik, kenapa pada beliau 13 tahun selepas beliau menamatkan pengajian di peringkat ijazah tinggi tu di Fakulti Usuluddin tu, 13 tahun selepasnya baru beliau sambung Doktor Falsafah, adalah kerana pada ketika itu Mesir telah Malaysia berlaku krisis yang teruk, yang krisis politik yang sangat teruk lah kan, yang melibatkan jemaah Ikhwanul Muslimin kan pada ketika itu. Jadi beliau terpaksa tangguh dahulu akan pengajian beliau, dan ketika itu beliau juga join Ikhwanul Muslimin lah kan. Jadi beliau tangguh dulu, dan lepas dah reda, dah baik semua, dan beliau rasa nak sambung balik untuk Doktor Falsafah kan. Dan beliau pada tahun 1973 tu beliau sambunglah Doktor Falsafah dan dengan kepujian dan melalui tesis beliau lah yang bertajuk Fiqh Az-Zakah. Baik, apakah jawatan yang disandang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan masih lagi
disandang oleh beliau lah pada sehingga sekarang kan. Yang pertama adalah antaranya penyelia hal ehwal di Kementerian Waqaf dan Jabatan Kebudayaan Islam Azhar, pengarah Kolej Agama di Qatar pada tahun 1961 hingga 1972, dan juga pengarah bahagian pengajian Islam di Fakulti Pendidikan Qatar, dan pengasas dan dekan Fakulti Syariat dan Pengajian Islam di Universiti Qatar, pengarah Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah Universiti Qatar pada tahun 1991 sehingga sekarang, dan penasihat syariat beberapa buah bank Islam. Di mana sejarah bank Islam itu tertubuhnya adalah kerana atas buah pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga kan. Beliau juga ada menyumbang sedikit akan dalam penubuhan bank Islam itu di seluruh negara kan. Beliau juga pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia seperti mana kita tahu, dan masih lagi pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia itu masih lagi disandang oleh beliau sehinggalah sekarang, dan beliau juga ketua Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah kan. Tapi hebatnya jawatan-jawatan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dan banyak menyandang jawatan-jawatan yang hebat lah kan, bukan sahaja di negara beliau, bahkan di negara lain juga, macam Ketua Majlis Fatwa dan Pendidikan Eropah kan. Ini antara jawatan yang sangat besar dan sangat hebat lah bagi saya, bagi seorang ulama ini kan. Baik, mari kita lihat akan karya-karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang pernah ditulis oleh beliau dalam bidang fiqh adalah Al-Halal wal Haram fil Islam, iaitu halal dan haram dalam Islam, dan Al-Ijtihad fi Syariah Al-Islamiyah, iaitu ijtihad dalam syariat Islam. Manakala dalam persoalan tauhid, beliau ada menulis karya yang bertajuk Iman bi Qadar, iaitu keimanan kepada qadar, dan Haqiqah At-Tauhid, iaitu hakikat tauhid. Manakala dalam bidang ekonomi Islam, beliau ada menulis karya yang bertajuk Bai'ul Murabahah lil Amri Bishira, iaitu sistem jual beli al-murabahah. Jadi dalam kitab lain juga yang bertajuk Fiqh Az-Zakah, iaitu fiqh tentang zakat kan. Dan juga dalam bidang Al-Quran dan Al-Sunnah, beliau ada menulis karya yang bertajuk Al-Akal wal Alam fil Quran, iaitu akal dan ilmu dalam Al-Quran, dan juga As-Sabar fil Quran, iaitu sabar dalam Al-Quran. Dan dalam bidang dakwah dan pendidikan juga, beliau banyak mengambil buah pemikiran dari Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna kan. Beliau memang sangat terpengaruh lah akan gaya pemikiran oleh Imam Hasan Al-Banna itu sendiri kan. Imam Hasan Al-Banna tu sangat hebat lah bagi Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan. Banyak memberikan pemikiran yang sangat beliau minat lah kan. Sehingga ada satu kitab ataupun satu karya beliau yang bertajuk At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasan Al-Banna, itu pendidikan Islam dan ajaran Hasan Al-Banna kan. Sehingga macam tu sekali Imam Hasan Al-Banna ni, iaitu pemikiran Imam Hasan Al-Banna ni mempengaruhi akan Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan. Dan juga dalam bidang dakwah dan pendidikan ni juga ada kitab Al-Thaqafat Da'iyah, iaitu wawasan seseorang juru dakwah kan. Baik, apakah sumbangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni? Antaranya saya boleh listkan adalah beliau menghasilkan berbagai jenis karya kan yang menjadi rujukan umat Islam pada ketika ini kan, contoh macam Fiqh Az-Zakah dan sebagainya. Beliau juga digelar sebagai ulama rakyat, di mana beliau sering terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan kan. Macam contoh kita lihat penlibatan beliau terhadap kumpulan Ikhwanul Muslimin itu pada awalnya merupakan ataupun kumpulan yang biasa, bukan kumpulan politik yang kita lihat pada waktu sekarang. Merupakan kumpulan-kumpulan yang banyak buat aktivis masyarakat kan, perkara yang melibatkan masyarakat, menyebarkan dakwah mereka kan, dakwah Islam itu sendiri kan, menolong antara satu sama lain dengan masyarakat yang lain kan. Tapi pada waktu sekarang Ikhwanul Muslimin itu menjadi satu gerakan yang besar, kumpulan yang besar, sehingga menjadi satu gerakan politik lah kan, yang sangat kuat dan kukuh lah pada saya kan, di Mesir ketika itu. Sehingga gini lah kan, beliau juga memberikan sumbangan berupa wang tunai kepada masyarakat kan. Di mana beliau sebelum ada satu kisah di mana beliau mendapat wang ganjaran yang memang banyak kan, dan beliau salurkan kepada satu institusi satu institusi yang beliau sedekah lah kepada satu institusi ini, dan juga beliau sedekah kepada satu projek pembangunan
laman web Islam online kan. Islam online kan, kalau kita lihat Islam web online tak silap saya. Dan itu merupakan satu projek oleh beliau juga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga, antara buah pengiran beliau juga, di mana dalam web itu banyak menerangkan, banyak menjawablah akan permasalahan-permasalahan yang berlaku kan, permasalahan-permasalahan contemporary kan yang berlaku pada abad ini kan. Dan beliau nak memudahkan akan jawapan itu untuk dicari, dan beliau menubuhkan Islam online kan itu sendiri dalam laman web lah. Dan yang keempat juga, beliau banyak menyumbang dalam permasalahan contemporary umat Islam kan. Beliau banyak menjawablah kan akan permasalahan-permasalahan yang berlaku pada umat pada masa kini kan, di mana beliau banyak menggunakan cara yang kaedah yang moden, kaedah yang baru kan, banyak memperbarui syariat kepada lebih memudahkan orang untuk memahami dan menggunakannya pada abad ini kan. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya berikut adalah gambar di mana beliau menerima segulung sijil, di mana beliau dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah pada 8 Disember 2009, di mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dinobat sebagai tokoh Ma'al Hijrah yang peringkat antarabangsa, dan sempena sambutan Ma'al Hijrah pada 1431 lah. Dan hadiah tersebut disampaikan oleh Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pusat Convocation Antarabangsa Putrajaya kan, pada ketika itulah, pada tahun 2009 kan. Nampak beliau betapa hebatnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni kan, sehingga serata dunia melihat akan kejayaan beliau, melihat akan perwatakan beliau itu sendiri kan, kehebatan beliau dari segi ilmu, dari segi sumbangan beliau pada masyarakat, kepada umat Islam pada di dunia ini kan, sehingga dinobatkan sebagai Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa, tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa kan. Wallahu a'lam. Baik, saya akhiri pembentangan saya tentang riwayat hidup Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dengan kata-kata beliau, mana beliau berkata beliau berkongsi tentang nasihat-nasihat yang ialah kita boleh ikut kan, kita boleh ambil kata-kata beliau itu sebagai satu dorongan kepada kita dalam kehidupan ini kan. Beliau berkata, mohonlah kepada Allah sentiasa agar Dia membimbing kita ke jalan yang benar, menghidupkan dalam kebenaran, dan mematikan kita dalam kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.